Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat menonton rancangan Temu Janji bersama saya di studio hari ini ialah penonton-penonton yang kami datangkan khas. Dan hari ini kita akan membincangkan isu mengenai kegagalan ataupun failure. Siapa yang tak pernah gagal di dunia ini? Semua pernah gagal, sama dalam percinta, dalam pelajaran ataupun dalam berkahwinan. Tapi ada satu orang, tetamu saya ini, dia suka bercakap tentang kegagalan dan namanya adalah Billy Lim. Halo. 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 Apa khabar? Kalau baik. Silakan. Terima kasih. Orang yang suka bercakap tentang kegagalan. Orang yang paling suka bercakap tentang kegagalan di Malaysia ni adalah Billy Lim. Bukan kerana dia gagal sekerja dia, tapi dia seorang yang suka memotivasikan orang mengenai kegagalan dan bagaimana bangkit daripada kegagalan. Soalan pertama saya, Billy ini pernah bertanding dalam 2 pilihan raya. Desas-desus mengatakan pilihan raya makin dekat. Adakah anda akan bertanding dalam pilihan raya seterusnya? Ini skop ni. Skop ah. Sebenarnya kalau saya nak jawab sebagai seorang politician dia tiap-tiap kali akan jawab begitu dah. Wait until the time come lah begitu. Dia punya answer. Itu jawapan dia. Atau kalau rakyat suka kita, baru kita bertanding lah. Betul tak tu? Setiap kali begitu. Everybody okay lah. So the same answer I give Boleh terimalah jawapan tu. Okey. Saya nak minta penonton tanyakan soalan. Soalan pertama, silakan. Saya Ahmad Fadli Limat. Saya nak tanya satu soalan. Dalam banyak-banyak karier yang Billy ceburi, yang manakah sebenarnya betul-betul menggambarkan personaliti Billy? Billy sebenarnya saya tengok dalam you punya internet, dalam portal you. Insurans, jualan langsung, supermarket, jualan TV, jualan iklan TV. Ya. Mana satu yang mencerminkan karakter sebenarnya betul-betul menggambarkan personaliti Billy Lim? Sebenarnya untuk mencerminkan karakter saya adalah saya seorang macam lebih banyak energi lah. Extrovert dah. Memang sah-sah lah kan? Biasa apa yang boleh menunjukkan adalah di dalam ceramah saya. Okay. So apabila saya bermula ceramah, saya sudah lupa diri sendiri tau. I already forget already tau. Ada kali saya pun lupa apa yang saya cakap tau. Betul tak? You know, it's very important because saya yang macam kita bertujuan di dalam itu air untuk swimming tau. So I actually forget tau. So biasa begitu. Then only you see the real me lah. So jualan langsung lah mungkin. Ya begitulah. Okey, jualan langsung. Okey, teruskan soalan daripada penonton. Silakan. Yang sana silakan. Saya Rohaya. Saya ingin bertanya, semasa Billy kecil dahulu, apakah karakter yang sering dikaitkan dengan Billy? Pasal apa? Soalan ni saya tahu kenapa soalan ni tanya. Sebab sekarang ni Billy kata Billy memang energi lebih kan? Yes. Masa kecil dulu Billy pendiam ke, nakal ke, jahat ke? Saya tak pendiam. Saya bukan seorang pendiam. Apabila saya kecil pun sama. You know, saya suka main macam permainan cowboy lah, Indian lah, begitu lah. Pergi tangkap itu spider lah, you know, semua lah, ikan lah, you know, ikan berlawan semua. Panjat pokok semua lah. begitu. Tetapi ibu bapa kita tiap-tiap kali, ini tak boleh, ini tak boleh, no. But saya bukan seorang yang akan terima apa yang orang cakap punya. Kalau dia kata tak boleh, saya lebih mau buat tau. Maybe di belakang kita buat begitulah. So somehow or other itu spirit semangat sebenarnya ada di dalam kita. Saya nampak pun you orang pun sama tau. Tetapi hanya you orang simpan saja. Maybe you malu untuk cakap. No, you must let go. Faham tak? Let go. That's why I can feel your energy. You ada banyak energi tetapi semua simpan di dalam. That's why. Okay, 1, 2, 3. Everybody clap higher. Okay, let's go. Okay. Sebenarnya saya punya kenapa saya tulis buku ini berani gagal, bukan hanya berani gagal. Kita mesti ada kalau seorang nak jadi kreatif, nak jadi inovatif. Bagaimana you boleh jadi inovatif kalau you takut gagal? Betul tak? Takut buat kesilapan. You mesti berani. Apabila you nak tanya, jangan tanya macam di sekolah tau, mesti ada energi lah. Energi you like ada impresi drama sikit lah. Drama. Kita adalah manusia, betul tak? Kita bukan batu tau. No feeling tau. Tu nak kita ada perasaan. So you must let it go. But to let it go, you don't worry. Kalau you soalan salah pun tak apa. Taruh orang ketawa, betul tak? Kalau orang ketawa pun dia punya pasal, betul? Because nobody will know. Betul tak? After that, you will forget. Okay?
Billy, masa Billy mula-mula menulis original dia Dare to Fail. Dare to Fail, ya. Original di sini, ya. Mula-mula tulis Dare to Fail ni, adakah Billy menjangkakan ia akan menjadi satu buku yang fenomenal macam ni? Sebenarnya dalam proses saya tulis buku itu, saya sudah tahu dah. Macam satu message yang saya dapat, buku ini adalah satu yang sangat diperlu oleh semua manusia di dunia. Dan saya pun tak tahu, saya pun tulis lah. Saya angkat 3 tahun untuk tulis. Dan satu hari saya pergi cek lah di dalam perpustakaan. Oleh kerana like in USA Congress, Library of Congress, dia ada tulis punya lah. Apa buku. Dan saya hanya ada 1,000 lebih, 1,200 lebih buku tentang kejayaan, tentang kegagalan. Tak ada. Bukan tak ada, hanya 16. 16 saja. So I thinking, this is good thing tau. Ini masuk. Saya punya market lebih besar. Betul tak? Tak payah bertanding dengan ramai orang lah. So I know already my heart. Dan saya pun tahu tau. Ini adalah satu buku yang tak pernah ditulis. Tentang kegagalan tau. Tiap orang nak tulis tentang kejayaan. Bagaimana nak menjadi kaya, bagaimana nak menjadi... Tetapi saya nak tulis tentang apa yang orang malu untuk cakap. Apabila kita gagal, apabila kita hilang kita punya kekasih atau apalah, apabila kita tak lulus di peperiksaan, ini yang penting. Oleh kerana saya percaya itu boleh bantu banyak orang, because more people fail in the world than succeed. Betul tak? Betul. Itu. Jawapan yang cukup bertenaga. Okey, soalan seterusnya daripada siapa? Soalan seterusnya daripada siapa? Ini kena bagi drama sikit. Hi Willy. Don't worry, nobody will laugh. Okay, saya Wan Balkis. Saya masih menuntut di UiTM Shah Alam. Saya nak bertanya kepada Billy lah. Dalam banyak-banyak kegagalan Billy, yang mana yang paling pahit dan yang mana paling menginspirasikan diri Billy? Pengalaman. Tak, banyak kegagalan yang Billy telah lalui dan tulislah buku ni. Apakah yang paling memberi kesan kepada Billy? Ini okey. Ini ada saya punya love life lah. You see, apabila saya punya business tujun dah, when my business fail dah, so wang sudah akan kurang kan. So mana tahu saya punya girlfriend on my birthday tau, hari jadi saya dia berpisah tau. Itu yang memang tak boleh tahan. Sakit lah. Because it's very emotional. Oleh kerana kalau saya katakan rugi sikit wang kita boleh untung balik, betul tak? Boleh get back But itu emotion punya, kalau you hilang memang very painful For the first time I realised my God, my heart is pain my heart pain tau, betul tak? Sakit. Sakit memang True kan? That was the most dramatic lah. I never experience begitulah. Macam nak membunuh diri dah satu kali. Macam tu. Yeah, because I cannot sleep, I cannot eat dah. So pun tak ada, sudah meaningless lah. Hidup sudah tak ada erti lah. This is the kind of gambar pegang lah ini macam. Gambar pegang macam tengok. Okey, yang paling menginspirasikan macam mana? Paling berinspirasi sebenarnya daripada kegagalan tu. Kegagalan. Pada kali pertama saya buat ceramah tentang berani gagal. Okay. So saya dijemput dah, itu conference international dah. So itu organizer jemput saya. Apabila dia jemput saya sudah lambat dah. So semua orang punya topik kejayaan semua orang tangkap, sudah angkat dah. Hanya sudah tak ada topik. So saya kata okay lah, I give you a topic tajuk lah. Saya okay, what tajuk? I said Dare to Fail. He said okay. So I was the only one. Saya adalah hanya satu orang di sana yang berbicara tentang kegagalan. Semua tentang sukses So what happened was, selepas saya bagi itu ceramah pertama, banyak businessman tau. Businessman yang kita tengok, sangat berjaya punya dari luar negeri tau. Tauke. Datang untuk apa? Pegang saya, hold on me tau. Menangis. Dia kata, sudah lama saya tidak tahu tau. Seorang yang berjaya pun boleh gagal. You know? So this whole thing come out. They were very nice. He inspired me to write the book, really. Finish the book. Cukup menginspirasikan. Kita berehat seketika, Billy. Kita kembali selepas ni dengan Billy Lim dengan Dare to Fail. So short lah. Habis. Ada lagi.
Bertemu kembali dalam rancangan Temu Janji. Bersama saya di studio ialah Billy Lim, pengarang buku Dare to Fail ataupun Berani Gagal. Dan saya nak tanya soalan Billy. Sebenarnya kalau saya tengok daripada segi Dare to Fail ataupun mengambil inspirasi di kegagalan ini, bukanlah satu konsep yang baru ataupun yang seminal. Tetapi mengapa agaknya dalam pengamatan Billy sendiri, pendekatan Billy, approach Billy diterima oleh orang. Tengok jualan buku naik, seminar naik. Jadi apakah yang membezakan pendekatan Billy tentang kegagalan berbanding dengan orang lain? Yang penting adalah apa yang saya tulis adalah tentang kegagalan. Okay. Maksud the other side of the success story tau. Bukan yang sukses tau. So saya pun terheran apabila kenapa banyak orang suka tau. So saya pun fikir-fikir, ramai orang suka dengar orang yang gagal tau. Sebab dia boleh identify. Dia pun rasa dia pun samalah, tak berapa rendah kan. Okay, apabila orang yang cakap macam tiap-tiap hari berjaya, dia orang pun fikir dia sangat kecil. So orang lebih suka dengar cerita tentang orang yang gagal lebih baik dari orang yang berjaya. Betul tak tu? Kalau you dengar dia lebih teruk, you merasa sangat baik. Betul tak? Begitu tak? So I discover inilah, I discover ini heran tau. So it's true. So tiap-tiap kali saya pergi semua orang suka dengar you punya sad story tau. You punya cerita yang sangat sedih dia suka. Betul tak? Macam kita tengok wayang. Tapi begitu kata wayang sangat sedih punya lagi. Betul tak tahu? Samalah. Okey. Teruskan soalan daripada penonton. Siapa dia? Silakan. Hai Billy. Saya nak tanya, sepanjang Billy buat program Berani Gagal tu, pernah tak Billy jumpa dengan orang yang give up? 100% dia give up. Dan kalau boleh kongsi tips macam mana nak buang sifat give up tu. Orang yang dah betul-betul putus asa lah. Sebenarnya saya dah dapat begitu. Dia orang yang tulis kepada saya. Ada yang email kepada saya. Dia kata sebenarnya dia nak berbunuh diri. Tetapi apabila dia baca buku itu, dia sudah fikir, dia tak mau berbunuh diri lagi. So you see, these people sudah give up already tau. Okay. So hanya baca buku saja, they start alive saja tau. So saya ada satu soalan tau. Di sini you orang pernah baca buku ini tak? Pernah tak pernah? Ada. Ada. Everyone must read the book. Betul punya. Because why? Kenapa? Tiap-tiap orang di dalam proses hidup kita, ada kali akan jatuh. Betul tak betul? Siapa yang jalan tak jatuh punya sila angkat tangan? Ada tak? Tak ada. Siapa yang basikal tak jatuh punya? Tak ada. Betul tak? So, siapa yang pergi ke sekolah, tiap-tiap kali itu jawapan betul punya? Ada tak ada? 100%. Memang tak ada waktu nak. So, yang penting kita mesti tahu kita punya proses. So, apabila kita baca ni, you can really, dalam saya, buku ini saya sudah catat banyak tahu. Lagi contoh, lagi prinsip semua. So, you baca, kegagalan ini bukan satu yang kita takut. Boleh kita kuasai kegagalan. Boleh kuasai kegagalan. Yes. Okey, soalan seterusnya silakan. Soalan seterusnya siapa tadi? Silakan. Hai Billy. Nama saya Siti Amara binti Ramli. Saya nak tanyakan satu soalan. Apakah yang mendorong Billy dalam penulisan buku ini? Terima kasih. Apakah yang dia tak dengar apakah yang mendorong Billy dalam menuliskan buku ini? Kerana kegagalan saya. Banyak kali. Saya banyak kali gagal. Saya di keluarga yang gagal. So saya di sekolah pun gagal, universiti pun gagal. Saya di bisnes pun gagal. Lagi akhirlah di cinta pun gagal. Tengok tak? Ini semua mendorong kita. Maksud apa dah? Maksud apa pengalaman negatif di seseorang punya hidup kita boleh tukar jadi positif. Betul tak? Boleh mendorong anda atau boleh buat you jatuh. So lebih baik you kita angkat itu langkah yang positif. True or not? Agree or not? Okay. Itu yang penting. Okey. Soalan seterusnya daripada penonton, silakan. Hai Billy. Ya. Apakah prinsip atau peranan utama yang perlu timbul dalam seorang yang telah gagal? How come I can't hear? Dia nak tahu apakah perkara pertama yang harus ada kepada seorang yang gagal. Dia gagal apakah perkara positif yang pertama yang harus. Yang pertama di dalam kita punya masyarakat kita sudah katakan boleh dikongkong dah. Maksud kalau kita gagal ini tak baik. Kalau kita buat satu yang salah tak baik. Kalau you tak lulus tak baik. Ini sebenarnya adalah separuh cerita. It's only half of the story tau. Sebenarnya kalau kita jalan tau, kita boleh jalan dengan kaki kanan dan kaki kiri, betul tak?
You boleh jalan dengan satu kaki tak? Boleh, siapa tak? Lompat You mesti lah. jump, lompat lah, betul tak? Tetapi in life sama tau. Ada kali right, wrong. Dari yang salah, kita baru tahu apa yang betul. You know. So this is a very important process. Kalau you faham ini, you gagal, you pun tak apa. You tahu ini hanya satu proses. You lagi cuba. Tapi Billy kata gagal dan kita boleh tukar kegagalan itu menjadi kejayaan. Boleh. Tapi perlukah boleh tak seorang itu dia tanpa gagal dia berjaya juga terus? Dia boleh, tetapi apa beza dia? Apa beza I don't know. Dia punya kejayaan bukan satu yang hebat lah. Very normal punya tau. Because katakan ada orang kata tau, lebih baik jangan gagal. Terus berjaya lah. Terus berjaya. Tetapi you do not know. Kalau you jangan gagal, maksud you akan ikut apa yang orang dulu sudah buat. You cannot do something new. Okay. Kalau you want to do something new, you mesti ada possibility akan fail, right? So if you ikut the path ada orang buat punya, you tak akan jadi kreatif. You tak akan jadi inovatif. You just be normal, you know. Biasa lah, you know, bukan luar biasa. Okay. You cannot be the dream guy. You can. Ini yang penting. Okey, penonton soalan seterusnya. Siapa soalan seterusnya penonton? Silakan, soalan daripada penonton. Belum ada lagi. Okey, saya tanya Billy. Kalau Billy cakap tentang mengubah kegagalan jadi kejayaan. Yes. Ada orang kata kalau saya dah gagal, saya nak bangun balik itu ialah satu yang sukar kerana orang semua tertawakan saya. Macam mana nak overcome ni? Ya. Yeah. Di sini because kita punya society begitu. Kalau seorang gagal, sampai dia nak tidur pun tak boleh tidur. So yang penting kita tak peduli apa orang cakap. Jangan don't bother because orang yang cakap hanya pada masa itu dia cakap. Apabila dia balik rumah dia sudah lupa you tau. Kenapa dia lupa you? Tiap-tiap orang fikir tentang diri sendiri saja. Mana ada fikir tentang you? Betul. Tak ada masa lah. Tak ada masa tentang you. Dia sendiri ada masalah. Dia bukan tiap-tiap hari fikir tentang anda tau. Dia tak akan. So apabila you tahu itu konsep, you sudah tahu tak apa. Ya, ini hanya orang punya fikiran. You know, fikiran saja. Kalau kita tak bagi itu fikiran masuk ke kita punya akal, kita tak akan kena sedih atau apa. So we must be able to detach lah, cut away what people say. You know, jangan malu. You know, lagi cuba. You know, lagi cuba because it doesn't matter. I give example tau. Macam saya ada kawan di Sarawak tau. Dia memang go until bankrupt tau. Bankrupt lah. So dia move lah. So dia pun tak tahu apa. Apa yang dia buat untuk cut he go to another country. Dia pindah ke negara yang lain, then become jutawan. So dia balik, buy back all the land and property in Sarawak. Benar. So kenapa? Membuat satu yang lain. Ya. Kalau you tak boleh tahan lah, dan you pindah pekan lah, change your town lah. Dari Kuala Lumpur you pergi ke Negeri Sembilan lah. Don't worry. Kalau you boleh tahan, don't care, doesn't matter because failing is very common lah. I give you one example, okay? Lagi satu. Macam Bill Gates, you kenal Bill Gates tak? Bill Gates dia kata tau, dia ada seorang macam ambil interview dia lah. So he interview, he said what type of people you like to employ tau? So Bill Gates kata apa tau? I would like to employ, saya nak upah orang yang pernah gagal. So Amir pun heran. Why you want to employ somebody who have failed, you know? Yeah. You know what Bill Gates say tau? You see I prefer the person to fail in the other people company rather than in my company. Okey. Faham. Saya nak bincang sekejap lagi. Kita berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini kita bincangkan tentang kegagalan di Microsoft Bill Gates. Okay, kembali selepas ini. Dia dah gagal di sana. Ya. It's very important. Kita akan terangkan dalam Okey, bertemu kembali dalam Sangat Temu Janji. Tadi sebelum kita commercial break, Billy cakap tentang Microsoft ataupun Bill Gates. Dia nak mengambil pekerja yang telah gagal. Tolong terangkan sikit kenapa dia ambil. Dia kata dia lebih suka orang gagal di syarikat yang lain sebelum dia masuk dia punya syarikat. You see, it makes sense tu kan? See, the thing is macam kita di Malaysia, kalau seorang gagal dalam dia punya peperiksaan atau in some other job didn't do well,
Dia tak mau ubah. Betul tak? They don't want to employ people like that. And that is not good, you know. Yeah. Orang ada kalau maybe seorang kena masuk ke Pudu jail, dia keluar tak dapat kerja. Betul tak? Because you are criminal. No. So orang begitu sebenarnya persepsi masyarakat. Lebih baik kita upas orang yang pernah buat salah dan tahu dia sudah salah, dia akan buat jadi seorang employee yang lebih baik. Itu yang penting. Betul tak? Satu perspektif yang berbeza ya. Saya ingin mengingatkan penonton tentang email rancangan Temu Janji. Jika anda ingin mengatakan komen, pendapat ataupun cadangan, temujanji@astro.com.my ada di skrin anda sekarang. Hantarkan komen ataupun kritikan anda yang membangun. Dan juga siapa yang anda ingin lihat duduk di kerusi Temu Janji selepas Billy Lim. Okey, teruskan dengan soalan daripada penonton, silakan. Hai Cik Billy. Ya. Nama saya Muhammad Iqbal Ali bin Ismail. Okay. Saya ingin nak tanya satu soalan kepada Cik Billy. Dalam ramai-ramai penulis buku, siapakah idola Cik Billy? Idola Cik Billy. Billy banyak menginspirasikan orang lain. Siapakah yang menginspirasikan Billy? Oh yo, sebenarnya ini sudah sangat cakap dah. Because ada kali dia orang pergi ke saya punya email so dia masuklah, dia nak dengar, dia subscribe kepada saya punya list lah, you know. Tiap-tiap kali mesti ada punya. Ada yang di sekolah punya, you know, umur 16 pun ada. 16 tau, dia pun pernah baca tau. So ada yang sudah gagal banyak kali pun ada, you know. So dia range tak sama lah. Tak, dia nak tahu Billy punya inspirasi. Siapakah orang yang saya ada. Billy menginspirasikan orang ya? Ya. Orang yang menginspirasikan Billy siapa? Orang inspirasi. Idola. No, sebenarnya saya ada baca banyak cerita. Itu yang penting semua orang mesti buat tau. Baca cerita tentang orang yang berjaya. Banyak, sebenarnya banyak. So apabila kita baca dia punya cerita, dia punya kisah benar, kita pun jadi motivated, you know. So this become, you know, reading lah, motivate myself. Okay. And ada kali kalau you pergi saya punya rumah, on the wall, semua inspirasi punya. Yang penting. Saya dengar lagu-lagu inspirasi. Saya tak mau dengar itu menangis punya lagu kan. Saya tengok movie semua ada inspirasi punya. Itu yang penting, okey? Lagu-lagu yang meleleh itu Billy tak dengar, lagu-lagu meleleh tak dengar. Okey, teruskan kepada penonton, silakan. Hai Billy, saya nak tanya satu soalan. Apakah perkara pertama yang anda lakukan selepas anda bangun dari tidur dan perkara terakhir yang dilakukan sebelum anda tidur? Dia nak tahu you punya habit lah ni. Bangun pagi apa first kali you fikir? Ya, okey. Tidur sebelum tidur? Yang penting air kopi. No, bukan air kopi. Saya ada satu RO water tau. Itu filtered water tau. Air yang tiap-tiap pagi sebelum saya cuci muka atau gosok gigi saya mesti minum itu air. Sebelum cuci tau. Oleh kerana saya tahu pada malam saya tidur saya punya mulut dalam ada banyak typelin tau. So very alkaline, very good untuk body tau. So you drink, you clean your body dulu. Then selepas itu, saya pergi buat saya punya hal lah. Okay. Buat saya punya hal, saya angkat buku. No, buku yang saya mau baca. Apabila saya di sana 10 minit saya baca 10 minit tau. Samping buat saya punya hal, faham tak? Now, kenapa saya buat begitu? Oleh kerana saya tidak banyak masa. So saya mau buat satu tabiat untuk membaca. Kalau saya boleh tiap-tiap hari baca 10 minit, 1 tahun saya baca 10 buku. Kalau saya baca angkat 20 minit, 1 tahun boleh baca 20 buku tau. Sudah terror tau. So ini begitu. Selepas itu baru saya cuci muka, sikat rambut. Semua bukan, tak payah sikat rambut. Saya mandi saat-saat. Then I go for meditation. Saya buat satu meditasi lah. Faham tak? Clean. Saya nak cucikan saya punya minda dulu. Dan saya pun dalam meditasi saya hantar tau. Hantar saya punya kekasihan, cintaan kepada semua orang di dunia tau. Ini penting. Kepada pelanggan, kepada siapa saya hantar. Hantarlah. Macam ini hantar dari minda begitu. Then baru habis, baru saya bermula kerja. Amazing punya tau. You buat begitu. Ini yang penting. Okey? Bangun pagi minum air dulu. Minum air dulu. Teruskan dengan soalan dari penonton. Silakan. Siapa dia? Silakan. Hai
kasih. Saya Nashidah binti Abu Bakar. Dalam banyak motivasi, Billy banyak menggunakan pendekatan gelak ketawa, okey, untuk membangkitkan semangat para pendengar. Adakah ia disengajakan atau merupakan satu extension pada personality Billy sendiri? Sebenarnya saya sendiri suka ketawa. Because yang penting dah, orang yang tak boleh ketawa, bagaimana boleh jadi gembira? So kalau you tak boleh gembira, you ada wang pun tak guna. You bukan seorang yang berjaya, betul tak? Walaupun kalau you kocek tak ada, tetapi you ada gembira, you also very berjaya, betul tak? Oleh kerana kejayaan bukan hanya tentang kewangan. Because kejayaan is the most ultimate tau. Kita mesti be happy, betul tak? Betul. Ini yang penting. So di sini saya ada satu nasihat. Ada satu nasihat? Satu nasihat lah. Bagaimana boleh jadi gembira tiap-tiap kali? Mau tak? Mau tak? Ini senang, ini senang. Tengok. Now, ramai orang kata begitu. Allah, kalau saya UPSR dapat 5A, and I'll be happy. Kalau saya HSC, kalau HSC SPM dapat Hamid A, I'll be happy. Kalau saya ada teman baru, I'll be happy. Kalau saya ada rumah baru, I'll be happy. Kalau saya ada kereta baru, I'll be happy. You know, semua. Kalau saya ada anak, I'll be happy. Bahkan kalau you buat satu syarat untuk jadi gembira, you never be happy. Oh, tak ada syarat. Because you tak boleh cakap punya. Maksud untuk jadi gembira, you don't have to have a reason. Kita tak payah sebab punya. You just be happy because you are alive. Ya tak? Okey. Ya, ini yang penting. Just be happy. Yeah, just be happy. Terima kasih kerana anda hidup. Okey, terima kasih Billy. Masa dah habis. Terima kasih bersama kami. Terima kasih kepada semua. Happy masa teruskan menonton Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Terima kasih. Thank you. Kita berdiri sini. Thank you. Kuat sikit tepukan. Thank you. Billy. Tidak, sini.